Maksudnya, demi sesungguhnya aku pasti menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan penghasilan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Iaitulah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu mereka berkata, kami untuk Allah dan kepadanya jualah kami semua akan dikembalikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati kuliah subuh pada pagi yang penuh barakah ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah subuh pada pagi yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda muliakan Al-Fadil Tuan Imam Zuhairi, barisan tuan-tuan imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa azza man qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Maksudnya, demi sesungguhnya aku pasti menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan penghasilan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Iaitulah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu mereka berkata, kami untuk Allah dan kepadanya jualah kami semua akan dikembalikan. Mereka itulah orang-orang yang diberi barakah dan rahmah daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157.
Alhamdulillah. 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 Syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Dek kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita di negeri akhirat nanti, di dalam syurganya. Allahumma rzuqnal jannatal firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami semua dengan syurga firdausmu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah pada pagi ini Ustaz nak berbicara berkaitan dengan risalah kecil yang ada di tangan Ustaz, yang asalnya disusun dalam bahasa Arab bertajuk Fawaidul Balwa wal Mehn. Maksudnya faedah-faedah daripada bala dan ujian. Pengarang dan penyusun asal adalah seorang ulama dari Timur Tengah yang bernama Sultan Al-Ulama Al-Allamah Al-Aiz Ibnu Abdus Salam rahimahullah. Lalu risalah kecil ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia untuk dikongsi manfaat bersama dengan umat di Malaysia. Subhanallah. Jadi pengarang memberi tajuk Mutiara di balik bala dan ujian, ya. Mutiara di balik bala dan ujian. Kalau kita lihat tentang mutiara, ya, bahasa Arab disebut sebagai lu'lu', bahasa orang putih pearl. Mutiara adalah sesuatu yang semua orang suka, cantik, indah, ya, sukar untuk diperolehi, terpaksa menyelam di dasar lautan, tersimpan dalam cengkarang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi setelah dapat dikeluarkan daripada dasar lautan ke daratan, ianya mempunyai nilai yang sangat tinggi, harganya sangat mahal, luar biasa. Subhanallah, itulah mutiara. Lalu digandingkan mutiara di balik bala dan ujian. Bila sebut bala dan juga ujian, ini sesuatu yang semua orang tak suka. Kalau mutiara semua orang suka, tetapi bala dan ujian semua orang tak suka. Semua orang minta supaya dijauhkan daripada bala. Tak ada siapa pun yang nak menghadapi bala dan ujian. Tetapi suka atau tak suka, mahu ataupun tak mahu, manusia tetap akan menghadapi ujian-ujian dan bala, juga musibah daripada Allah, sebagaimana ayat yang telah Ustaz bacakan di permulaan tadi, walanabluwannakum, ya. Kalau kita perhatikan ayat ni, walanabluwannakum, ya, dimulakan dengan huruf waw. Selalunya dalam Al-Quran, apa-apa ayat yang dimulakan dengan huruf waw itu menunjukkan lafaz qasam, ya, lafaz sumpah. Contohnya Allah bersumpah, wal asr, demi masa, wal qamar, demi bulan purnama, wasyams, demi matahari, ya, wad duha, demi waktu duha. Subhanallah. Lalu disusuli pula dengan huruf lam baris atas, walanabluwannakum. Lam baris atas tu lam apa? Itulah lam li taukid, lam penguat, ya. Seakan-akan maksudnya walanabluwannakum, demi sesungguhnya aku pasti uji kamu, ataupun demi sesungguhnya confirm aku uji kamu, ataupun demi sesungguhnya nescaya aku uji kamu, ataupun demi sesungguhnya wajib aku menguji kamu, ataupun demi sesungguhnya tidak dapat tidak aku uji kamu. Maknanya itu satu kepastian. Yang namanya dunia ini adalah darul ibtila, tempat yang penuh dengan ujian-ujian. Manakala akhirat pula ialah darul jaza, tempat yang penuh dengan pembalasan-pembalasan. Masya Allah. walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Demi sesungguhnya aku pasti menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, dan juga kekurangan penghasilan. Ayat ini menunjukkan variasi ujian itu dia pelbagai. Dia bukan satu jenis saja, pelbagai. Ada orang mungkin diuji dengan rumahnya ditenggelami bah ataupun banjir.
Ada orang diuji mungkin rumahnya terbakar, habis hangin rentung, tak tinggal apa, ya. Ada orang diuji dengan kemalangan jalan raya, ada orang diuji dengan sakit dan penyakit, ya, kanser, itu ini dan sebagainya. Ada orang diuji dengan difitnah dalam masyarakat hingga maruahnya tercalar dan banyak lagi. Maksudnya bila kita menerima sesuatu ujian daripada Allah, jangan kita merasakan ujian yang menimpa kita itu paling berat. Sesungguhnya di sana ada orang yang lebih berat menanggung ujian berbanding dengan kita. Contohnya, katalah baru-baru ni waktu banjir, rumah kita ditenggelami air ke semuanya, sampai ke bumbung-bumbung pun tak nampak. Kita pun sedih sebab harta benda kita semua musnah, ya. Tetapi kita kena fikir di sana ada orang lebih dahsyat, ya. Lebih kurang 2 bulan yang lalu berlaku dekat highway Elite, ya. Berhampiran dengan Jejantas Mofas, yang mana 8 beranak digilis trailer, ya, mati sekelip mata secara serentak di hadapan mata si ayah tadi. Allah. Kita hanya kehilangan harta benda sahaja, tapi nyawa kita selamat. Tapi saudara kita yang si ayah tadi, ya, dia kehilangan nyawa isteri, nyawa anak-anak serentak sekali 8 orang. Kalau kita nak bandingkan balik, agak-agak mana lebih dahsyat ujian yang menimpa kita ke dia? Sudah tentu dia. Jadi bila kita fikir begitu, sekurang-kurangnya meredakan sedikit kesedihan yang ada pada diri kita. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya insan yang paling berat menerima ujian daripada Allah sudah tentulah para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka. Subhanallah. Maknanya lagi tinggi tahap keimanan seseorang, lagi besar mereka bakal menerima ujian daripada Allah, ya. Subhanallah. Baik. Jadi insya-Allah, ya, mutiara di balik bala dan ujian. Subhanallah. Mutiara sesuatu yang semua orang suka. Sebaliknya bala dan ujian semua orang tak suka, tetapi pasti akan menghadapi, ya, tak dapat nak dielak. Sebab kita hidup di dunia ini memang tempat yang penuh dengan segala macam bentuk ujian. Persoalannya kenapa ya digandingkan mutiara di balik bala dan ujian? Maksudnya di sebalik yang orang tak suka tu ada benda yang sangat berharga, sangat istimewa. Subhanallah, ya. Bak kata kalau kita nak makan sesuatu yang paling sedap, agak-agak apa dekat dunia paling sedap? Kau bayangkan agaknya durian D24 kot, contohlah. Durian D24 kot, contoh, ya. Jadi untuk kita nak dapat isinya yang manis, yang sedap, yang teliuk, kata orang utara, kita terpaksa berhadapan dengan kulit yang penuh dengan duri-duri yang tajam yang barangkali akan melukakan jari jemari kita semasa nak mengupasnya. Baru kita boleh dapat. Itulah perumpamaan. Dan Ustaz teringat, ya, sahabat baik Ustaz, Abang Munif Hijaz, ya. Dia pernah nasyid, dia kata apa? Berjuang memang pahit kerana syurga itu manis, bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit lelah yang ditagih. Okey, berjuang itu pahit. Sebab berjuang itu pahitlah tak ramai orang sanggup untuk berjuang. Sebab rencam, letih, penat, payah, sukar, macam-macam tribulasi terpaksa dihadapi. Tapi berjuang itu pahit sebab apa? Kerana syurga itu manis, ya. Buah daripada perjuangan itu manis, ya. Masya Allah, iaitulah syurga, ya. Subhanallah. Begitu juga dengan bala-bala dan ujian yang kita hadapi waktu hidup ini. Sebenarnya buahnya Allah sebut wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maksudnya sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam risalah kecil ini ada 16 fakta penting, 16 poin utama, ya. Mungkin Ustaz kongsikan setakat yang sempat sajalah pada pagi ini. Baik, kita lihat. Bagi setiap musibah, ujian dan bala yang menimpa itu terdapat faedah-faedah yang berbeza-beza mengikut perbezaan martabat seseorang manusia. Antara faedahnya ialah, yang pertama, mengetahui keagungan Tuhan dan keperkasaannya. Mengetahui keagungan Tuhan dan keperkasaannya. Subhanallah, ya. Allah baru datangkan dekat dunia ini
sejenis makhluknya yang bernama coronavirus, ya. Makhluk yang sangat halus, sangat seni, tak dapat dilihat di mata kasar. Bak kata kalau nak tahu bagaimana rupanya, terpaksa diteropong bawah mikroskop. Setelah diperbesarkan beratus kali ganda, mungkin terpaparlah image. Ada orang kata corona tu bentuknya bulat, luarnya macam ada duri-duri, ya, tajam-tajam. Ustaz bayangkan, agaknya macam durian musangking kot. Masya Allah. Cuma nak bagi tahu makhluk yang sehalus itu, sekecil itu, yang tak dapat dilihat di mata kasar manusia, telah mampu menakutkan umat manusia sejagat. Seluruh manusia hidup dalam keresahan, kebimbangan, ya, ketakutan. Bahkan tak kurang jutaan nyawa manusia telah melayang asbab COVID-19 ini. Nak bagi tahu betapa hebatnya Allah, betapa agung dan perkasanya Allah. Ustaz kadang fikir-fikir, itu baru makhluk sekecil corona. Agak-agak macam mana tiba-tiba Allah munculkan dekat alam ni, keluar daripada perut bumi, raksasa sebesar cerita Ultraman. Dia pengaruh TV lah kot masa kecil-kecil tu. Suka tengok cerita Ultraman. Agak-agak kalau raksasa sebesar cerita Ultraman tu muncul dekat dunia, Ustaz tak tahulah, ya. Bukan manusia je mati, bahkan binatang-binatang semua runtuh, ya, bangunan-bangunan semua hancur, bahkan ketamadunan insan menjadi seperti mana padang jarak, padang terkukuh, seperti mana bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Allah. Ustaz cuma nak kiaskan, kalau coronavirus sehalus itu yang kita tak dapat lihat pun, manusia dah jadi kalang kabut kehidupan, sistem dunia pun SOP demi SOP diwujudkan demi nak menyelamatkan kehidupan manusia. Apatah lagi nanti di akhir zaman, waktu Allah memunculkan Dajjal la'natullah al-Masih, yang merupakan sebesar-besar fitnah, ya. Hingga dahsyatnya Dajjal, Allah beri kekuasaan kepadanya, dapat menggenggam syurga dan dapat menggenggam neraka. Syurga di tangan Dajjal itu hakikatnya neraka di hari akhirat, ya, neraka di tangan Dajjal itu hakikatnya syurga di hari akhirat. Dan betapa dahsyatnya fitnah Dajjal la'natullah al-Masih, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini suatu doa yang mana sunat kita baca ketika tahiyat akhir sebelum kita memberi salam waktu solat, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab siksa kubur, daripada azab siksaan api neraka, daripada fitnah waktu hidup dan juga sesudah kematian, dan daripada kejahatan-kejahatan fitnah Dajjal al-Masih. Masya Allah, ya. Sunat kita baca doa ini nak bagi tahu dahsyatnya fitnah Dajjal, ya. Sampai ada satu doa khusus, ya, supaya kita terhindar daripada fitnahnya. Masya Allah. Itu belum lagi nanti Allah munculkan dekat alam ini sebelum kiamat yang makhluknya bernama Ya'jud wa Ma'jud, ya. Ya'jud wa Ma'jud. Ini memang buat kita terkejut. Nama pun Ya'juj wa Ma'juj, ya. Nak kata betapa dahsyatnya lembaga yang nama Ya'juj wa Ma'juj, apabila dia menjalar atas muka bumi, tempat-tempat yang dilaluinya, objek di situ semua musnah dan hancur binasa. Wallahu alam. Ustaz bayangkan agaknya macam striker kot, entah-entah macam pump vacuum kot. Wallahu alam. Nak bagi tahu ini semua nak menggambarkan keagungan Allah, keperkasaan Allah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ni tak ada apa-apa rupa-rupanya, ya. Yang kedua, apa lagi faedah daripada bala dan ujian? Mengetahui kehinaan hamba dan kerendahannya, ya. Mengetahui kehinaan hamba dan kerendahannya. Masya Allah, ya. Rupa-rupanya bila Allah datangkan musibah dia, bala dia, baru kita tahu tinggi rendahnya langit, ya. Sebab itu hidup ni jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkak dengan segala kelebihan yang Allah kurniakan. Jangan menongkak ke langit sampai kita pandang orang lain semua kecil aja, macam kita je lah yang mulia, orang lain semua hina. Na'udzubillah min dzalik. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya perasaan sombong, walaupun hanya sebesar zarah, ya, besar biji sawi, ya, atau besar molekul, sikit aja pun
tetapi sudah cukup untuk tidak melayakkan orang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, hanya kepada Allah sahajalah kami mengharap dan kepadanya sahajalah tempat kami kembali. Subhanallah. Baik, yang ketiga, apa lagi faedah daripada bala dan ujian? Tulus ikhlas kerana Allah semata-mata. Tulus ikhlas kerana Allah semata-mata. Apa juga pekerjaan, amalan dan ibadah yang kita lakukan waktu hidup, mestilah lillahi ta'ala. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab lama, pengarang banyak meletakkan di muqaddimahnya disebut kullu amrin zibalin lam yabtada bi basmalatin fahuwa qati'un. Semua perkara yang baik yang tidak disebut nama Allah padanya, maka ianya terputus. Terputus di sini membawa erti la barakah fiha, tidak ada keberkatan padanya. Masya Allah. Secara tak langsung bila kita baca bismillah, automatik niat kita melakukan pekerjaan itu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Ulama mengumpamakan ikhlas itu seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ia tak dapat dilihat, tetapi dia wujud, dia wujud. Subhanallah. Sangat penting keikhlasan itu, Masya Allah. Kadang-kadang kita faham ikhlas itu kita buat satu kerana Allah, tidak ada unsur-unsur riak seperti rasa nak menunjuk supaya orang puji kita, supaya orang hargai kita dan yang sesuatu dengannya. Tapi ada juga mungkin kadang-kadang orang terlepas pandang. Contoh, dalam sebuah taman perumahan ada satu surau, katalah nama surau itu Surau Hidayah. Satu hari surau itu menganjurkan program Maulidur Rasul perdana. Pada tarikh yang telah ditentukan, maka penduduk surau itu semuanya pergi, penduduk taman itu semuanya pergi ke Surau Hidayah untuk menjayakan program tersebut. Tiba-tiba kita yang masih berada di rumah, kita pun tengok keliling rumah kita, semua rumah gelap semua orang pergi surau lah. Alamak, takkan rumah aku yang terang ni? Kacau. Semua orang pergi ni. Kalau aku tak pergi ni macam mana ya? Nanti orang kata aku macam kata bawa tempurung pula. Aku hidup tak bermasyarakat pula. Aku pula ni lagi sebulan nak buat kenduri kahwin anak ni. Kalau aku tak pergi, tak pasal-pasal penduduk dekat taman ni boikot aku. Tak ada siapa nak datang nak menerima jemputan aku. Alamak. Dia pun jadi dah serba salah. Akhirnya dia dah buat perkiraan, lalu dia pergi juga. Dia pun pergi surau. Akhirnya pergi surau dia itu sebenarnya tiada sebarang nilai di sisi Allah. Kerana pergi suraunya dia tadi itu bukan lillahi ta'ala, kerana Allah. Tetapi dia pergi surau kerana takut dicela dan dicerca masyarakat di situ. Allah, ya. Jadilah amalan dia sia-sia, tak ada sebarang nilai di sisi Allah. Jadi pastikan apa juga yang kita nak lakukan semuanya lillahi ta'ala, kerana Allah, agar ianya menjadi ibadah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apa lagi faedah daripada bala dan musibah ataupun ujian? Kembali bertaubat kepada Allah dan fokus kepadanya. Kembali bertaubat kepada Allah dan fokus kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerosakan di daratan dan di lautan akibat hasil daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, supaya dirasakan azab ke atas mereka dengan sebahagian apa yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka itu kembali, yakni kembali ke pangkal jalan, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, kembali kepada Allah, ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah sebut telah nyata kerosakan di daratan dan di lautan akibat hasil daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Seakan-akan Allah nak menempelak manusia. Allah kata, alam ni rosak, bumi ni rosak, dunia ni rosak. Korang punya pasal lah, korang punya pasal lah, korang punya pasal lah. Bukan aku punya pasal. Seakan-akan begitu, ya. Satu tempelakan daripada Allah Ta'ala ke atas kita semua, ke atas umat manusia. Baik, maknanya dunia ni rosak sebab tangan-tangan manusia yang nakal, yang rakus tadi.
Ada dua pentafsiran. Pertama, tafsir dari sudut yang zahir. Yang zahir tu macam mana? Contohnya penebangan hutan secara sesuka hati, ya, penebangan bala, ya, yang tak bertanggungjawab, ya, maka akhirnya berlakulah kehilangan kawasan tadahan hujan, banjir sana sini, hakisan tanah. Contohnya apabila gunung ganang, bukit bukau ditarah, digondolkan, diratakan semahu-mahunya, sedangkan Allah Ta'ala berfirman wal jibala autada, ya, gunung ganang sebagai pasak, sebagai konkrit, sebagai piling untuk bumi ini. Bila dah diratakan semuanya, maka terjadilah kegoncangan ataupun gempa bumi di sana sini, ya, akibat piling dah tak ada, ya. Contohnya pembakaran secara terbuka, sewenang-wenang sesuka hati manusia tanpa kawalan, berlakulah pencemaran alam, apa yang disebut sebagai jerebu, yang mengurangkan kandungan oksigen di dalam udara. Contohnya dengan bahan-bahan kimia ciptaan manusia yang canggih, yang manggih, yang sophisticated ini, kebanyakannya membebaskan gas CFC, chlorofluorokarbon, yang mana gas CFC ini dia akan terapung hingga ke permukaan angkasa. Akhirnya dia menghakis lapisan ozon, yang mana fungsi utama lapisan ozon untuk menghalang pancaran ultraviolet daripada matahari. Akhirnya bila lapisan itu semakin menipis, maka terjadilah kebocoran pada lapisan ozon. Maka pancaran ultraviolet pun menembusi bumi dan terjadilah peningkatan suhu pada muka bumi. Bila suhu bumi meningkat, maka Arktik dan Antartika, yang mana kutub utara, kutub selatan, permukaannya semua air batu yang sebesar benua itu mula mencair dan terus mencair. Akhirnya terjadilah peningkatan paras air laut atas muka bumi. Bila paras air laut meningkat, maka terjadilah kepulan-kepulan awan yang begitu banyak. Akhirnya tempat-tempat yang dulu tak pernah banjir, hari ini kita dapati sudah banjir. Masya Allah. Ustaz sejak kecil duduk dekat kampung Sejangkang, sampai dewasa ni lah kan, tak pernah banjir pun, ya. Baru-baru ni banjir, tuan-tuan, ya. Subhanallah. Itu hanya sebagai contoh. Maknanya akibat kerakusan tangan-tangan manusia yang zahir. Yang maknawi pula macam mana? Yang penafsiran dari sudut maknawi, yang sebalik yang tersurat, di sebalik yang tersirat, di sebalik yang tersurat. Okey, macam mana? Kebejatan akhlak, maksiat, kemungkaran, dosa besar, jenayah yang dilakukan oleh manusia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah turunkan balanya, tak pilih bulu, semua orang kena pukul rata. Soleh kena, toleh kena, baik kena, jahat kena, kayangan kena, marhain kena, semua kena pukul rata. Masya Allah, ya. Dan hanya akan diadili di hari akhirat juga, kecuali kepada hamba-hamba Allah yang Allah lindungi, ya. Waktu peristiwa banjir baru-baru ni, Ustaz ada tengok dekat Facebook ataupun YouTube kan, Ustazah Asmah binti Harun, beliau ada menemu ramah seorang mangsa banjir, ya, seorang makcik itulah. Bila Ustazah Asmah datang ke rumah dia, rumahnya ditenggelami air, ya, hingga hampir paras shilling. Bak kata semua perabot dia, harta benda dalam rumah tu semua musnah, semua rosak, kecuali ada satu mushaf Al-Quran, ya, yang terpelihara baik, ya, terletak di atas rehal, atas meja, lebih kurang tinggi macam ni lah. Sangat sempurna, seakan-akan tak tersentuh langsung di air banjir, tak rosak, ya, elok. Sedangkan bila Ustazah Asmah tunjuk paras air, macam tu dia tunjuk, maksudnya tinggi. Berkata semua harta benda dalam rumah tu rosak, kecuali masa itu yang terpelihara sempurna, seakan tak disentuh air banjir. Subhanallah. Bila Ustazah Asmah tanya pada makcik tu yang memiliki mushaf itulah, makcik tu bagi tahu, saya setiap hari tak kurang 1 ke 2 juzuk saya baca mushaf ini. Setiap hari tak kurang 1 ke 2 juzuk saya baca mushaf ini. Masya Allah, ya. Allah nak memperlihatkan kebesarannya. Bukanlah kita kata Quran itu tak musnah bila ditenggelami banjir. Sedangkan baru-baru Ustaz terdengar dalam radio IKIM menyatakan waktu banjir baru-baru ni, lebih kurang 150 tan metrik mushaf Al-Quran terpaksa dilupuskan, ya, yang dekat surau, yang dekat masjid, kat rumah-rumah kan. Sebab Al-Quran ni kita kena ada adab, ya, ada cara dia, tak boleh sewenang-wenang. Masya Allah. Tetapi kenapa mushaf makcik itu terpelihara, elok aja. Masya Allah.
Di sini Allah nak memperlihatkan kebesarannya. Ya. Maksudnya kalaulah Al-Quran yang setiap hari dibaca oleh pemiliknya tadi, pemilik hakiki Allah lah, maksudnya majazi lain kat dunia ni, dibaca setiap hari 1 ke 2 juzuk pun Allah boleh pelihara daripada basah dek aibah tadi. Apatah lagi tuan yang membaca Al-Quran itu setiap hari 1 ke 2 juzuk. Ya. Andai kata ditakdirkan makcik itu meninggal dunia, maka tak mustahil ya, jasad makcik itu boleh saja dipelihara oleh Allah, tak akan rosak di mamah di bumi ya, dan akan terlepas daripada azab siksa kubur dan sewaktu dengannya. Allahu akbar. Allah suruh kita berfikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Subhanallah. Al-Quran menjadi hujjah lana ya, pembela kita, pelindung kita nanti di dalam kubur, ketika mana malaikat Munkar Nakir datang untuk menyoal. Waktu itu semua soalan yang diajukan oleh malaikat-malaikat itu Al-Quran yang tolong jawabkan untuk kita. Subhanallah, seronoknya ya. Ada yang tolong jawabkan untuk kita, bukan kita yang menjawab. Siapa dia yang jawab? Al-Quran. Tetapi macam mana perkara itu mungkin terjadi kalau waktu hidup kita jauh daripada Al-Quran? Kita tak nak jadi Al-Quran sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai rakan karib kita. Masya Allah ya. Subhanallah. Baik, sambungan ayat itu tadi, liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya dirasakan ke atas mereka azab ataupun siksaan dengan sebahagian yang telah mereka buat tadi. Maknanya hari ni bencana-bencana yang menimpa ni manusia lah punca dia. Masya Allah. Penutup ayat tu, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali ya, kembali ke pangkal jalan ya, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, kembali kepada Allah. Maksudnya semua bala dan ujian ini Allah suruh kita muhasabah diri ya, supaya kita bersegera bertaubat. Sebab manusia ini dalam keadaan dia hidup senang, selesa, mewah, selalunya dia leka dan lalai dan dia jauh daripada Allah. Tapi sekali-sekala Allah nak tegur dia, Allah datangkan betul-betul ujian dan musibah, dia rasa diri terancam dalam keadaan bahaya, masa baru dia cari Allah ya, masa tu barulah dia bersegera bertaubat, tak tangguh-tangguh dah. Masya Allah. Baik, yang kelima, apa lagi faedah daripada bala dan ujian? Yang kelima, berdoa dan merayu bantuan kepada Allah dengan merendahkan diri. Ustaz ulang, berdoa dan merayu bantuan kepada Allah dengan merendahkan diri. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا, surah Az-Zumar ayat 8. Maksudnya, maka apabila manusia ditimpa oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada kami. Masya Allah ya. Manusia memang begitu ya. Time senang, time kaya, mewah ya, dia tak cari Allah pun, bahkan makin jauh daripada Allah. Tapi dalam keadaan dia terhimpit dengan kesusahan hidup ya, bahaya-bahaya, ancaman-ancaman, barulah dia menadahkan tangan berdoa, mohon betul-betul dengan penuh ikhlas hatinya pada Allah. Allah Ta'ala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza massakumud-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, surah Az-Zumar ayat 49. Maksudnya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah. Subhanallah. Contohnya ada orang tu, dia berpeluang naik kapal Titanic. Kapal tu katalah 20 tingkat. Bahtera tu bawa dia berlayar sampai ke tengah-tengah lautan samudra, lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi. Dahsyat ya. Dekat tengah laut itu disajikan dengan pelbagai makanan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, dengan segala muzik-muzik hiburan yang mungkin mengasyikkan. Dalam keadaan suasana tengah tenang, tengah rasa selesa, nyaman, macam syurga dunia. Tak semena-mena datang ribut taufan, datang puting beliung ya, tiba-tiba ombak menggulung tinggi, membadai setinggi bangunan 50 tingkat.
Kapal dia naik tu 20 tingkat, tapi ombak tu datang 50 tingkat. Maka kapal pun bergoncang kuat, bahtera tu pun bergegar macam gempa bumi. Dalam tu dah macam tongkang pecah. Penumpang dia terhantuk sana, tergolek sana, terpusing sini. Ya Allah, dalam keadaan yang teramat cemas itu, maka apakah lafaz pertama yang mula-mula terpacul daripada mulut penumpang-penumpang yang beragama Islam? Pastilah Allah, Allahu Akbar. Namun yang bukan Islam pula, yang etis, yang free thinker, yang tak percaya pada kewujudan Allah, yang tak percaya, tak berpegang sebarang penganutan agama, apa itu keluar daripada mulut mereka dalam keadaan sangat cemas? Adakah oh my daddy, oh my mommy, oh my darling? Tak ada. Yang mula-mula terpacul pastilah oh my God, ya. Tuhan juga disebut oh my God. Dia kata dia tak percaya Tuhan, tapi kenapa terpacul oh my God? Ya, rupa-rupanya naluri ataupun fitrah semula jadi insan itu memang mengiktiraf kewujudan Allah Ta'ala sejak azali, ya. Kita sekarang berada di alam dunia. Sebelum kita berada di alam dunia, kita berada di alam rahim ibu, ya, selama 9 bulan 10 hari. Sebelum mak ayah kita bernikah, ya, kita dah wujud ke belum? Kita dah wujud, roh kita. Waktu itu kita berada di alam arwah. Arwah ni jamak kepada roh-roh. Jadi arwah, ya. Ketika mana Allah menghimpunkan sekalian roh daripada Nabi Adam sampailah manusia terakhir sebelum kiamat, Allah berfirman kepada sekalian roh, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka sekalian roh pun menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, ya wahai Allah, kami bersaksi bahawasanya engkaulah Tuhan kami. Subhanallah. Maknanya fitrah semula jadi roh itu Islam, mengiktiraf tentang keesaan Allah. Namun malangnya apabila roh itu telah dimasukkan ke dalam jasad-jasad manusia, ada di antara mereka yang menjadi Majusi, ada di antara mereka yang menjadi Yahudi, ada di antara mereka yang menjadi Nasrani. Bahkan kita bersyukur kerana Allah pilih kita untuk menjadi Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Hanya saja agama di sisi Allah itu Islam sahaja, tak ada yang lain. Alhamdulillah, syukur. Baik, seterusnya firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Isra ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Ya. Maksudnya bahkan dialah Allah yang kamu seru, lalu dia hapuskan bahaya yang kamu pohonkan kepadanya jika dia kehendaki. Subhanallah. Contohnya orang tu dia berpeluang naik kapal terbang jumbo jet. Sebab ada jambul kan. Tak tahulah, Boeing 737, Boeing 989. 3 tingkat, besar betul kapal terbang ni. Disebabkan besar, orang tu dibawa terbang tinggi ke ruang angkasa raya dekat awan lapis ke-7. Tinggi betul dia. Sampai dari atas tu nampak awan dia macam kapas je. Nampak pula benua Australia, benua Afrika, benua Asia. Dahsyatnya. Dahsyat. Punya tinggi, dibawa terbang dekat atas awan sana. Tak semena-mena ada burung Garuda melintas. Maklumlah akhir zaman. Tiba-tiba pilot tak sempat mengelak, tak sempat tarik handbrake juga, terlanggar burung Garuda. Maka bergegar kuat, bergoncanglah kapal terbang tadi. Maka penumpang-penumpang dalam keadaan sangat cemas tadi, terkeluarlah ungkapan-ungkapan Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Yang bukan Islam macam tadilah, oh my God, kan. Kita yang beriman pula, waktu gegaran kuat tadi, apa yang kita terfikir? Mulalah kita bikin macam-macam. Ya Allah, dosa aku banyak ni ya Allah, aku belum taubat lagi ya Allah, ni kalau terhempas, kalau termati aku macam mana ni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ni dah tak solat lama dah. Dulu aku solat, tapi bila aku dapat satu projek, aku dah jadi kaya raya. Harta aku bukan saja dalam negeri, bahkan di luar negara, di Pakistan, di Afghanistan, di Tajikistan, di Hindustan, dan di Gostan, dan di dalam negeri pastilah di Kelantan. Sejak hari itu aku dah tak solat ya Allah. Dah 5 tahun aku tak solat ya Allah. Aku belum qadakkan semua solat. Kalaulah tiba-tiba terhempas kapal terbang aku mati ya Allah, macam mana ni ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya Allah, aku dah 10 tahun tak balik kampung sebab konon-konon aku kecil hati dengan mak aku. Ya Allah, aku dah lama tak jenguk mak aku. Aku tak minta maaf pada mak aku. Aku buat semua ni tanpa restunya ya Allah. Kalau ditakdirkan mati terhempas kapal terbang ni macam mana ya Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menganiaya dan menzalimi anak-anak yatim yang diamanahkan untuk aku menjaganya. Aku makan harta anak yatim, aku ini itu dan sebagainya. Masya Allah, semua terfikir segala dosa-dosa kita. Kita cemas masa tu. Kita pun merendahkan diri, hinakan diri.
dengan penuh hati yang tulus, mulus, kudus daripada lubuk hati yang dalam. Kita panjatkan keikhlasan setingginya pada Allah, minta selamatkan kita. Lebih kurang 20 minit kapal terbang bergoncang. Tiba-tiba lepas kita doa-doa minta apa semua tu, tenang balik kapal terbang. Maka kita pun, Alhamdulillah, ya Allah, syukurnya, terima kasih ya Allah, Kau masih sayang pada kami, Kau masih selamatkan kami. Ya Allah. Beberapa hari lepas habis kuliah maghrib, Ustaz ada singgah satu kedai makan. Tak semena-mena terjumpa sahabat lama, namanya Dr. Januddin Sardi, pensyarah dekat UiTM sekarang. Dulu kat Mesir beliau ambil kuliah Lughah Arabiah ya, dekat Qahirah. Jadi bila dah terjumpa tu, kami makan bersama, sembang-sembang. Dr. Januddin ada cerita pada Ustaz. Dr. Januddin kata, hari tu Ustaz, masa bulan 8 tahun lepas, anak kena COVID sebenarnya, stage kelima. Subhanallah, stage kelima tuan-tuan. Ya, hingga terpaksa dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Lepas tu dipakaikan alat bantuan pernafasan. Dan yang lebih tragis lagi, lebih, ya Allah, dap-dup, anak ditidurkan. Sebab oksigen drop sampai 80% ke bawah ya, terpaksa ditidurkan. Waktu anak nak ditidurkan tu, anak dah pasrah. Bak kata apa nak terjadi pun jadilah, ada redha. Ya Allah. Sebab kebanyakan dapat berita, biasanya bila ditidurkan terus tidur, tak celik-celik dah. Qalu innalillah. Kebanyakannya begitu. Jadi bila anak nak ditidurkan tu, anak dah terfikir macam-macam. Jadi anak dah redha, anak serah semua pada Allah ya. Lalu beliau pun ditidurkan. Masa tu dimasukkanlah pipe apa tiup daripada mulut sampai ke paru-paru kan, nak bantu oksigen. Lepas tu bila dah ditidurkan, anak tak ingat apa-apalah, tak sedarlah sebab dah ditidurkan. Tiba-tiba ada satu saat tu anak tersedar. Mata masih pejam lagi. Masa anda tersedar, anak dah boleh fikir, fikiran dah mulai aktif lah, dah boleh fikir. Ya Allah, saya dalam kubur ke ni? Subhanallah. Akhir sekali dia cuba buka mata dia. Dia buka mata, rupa-rupanya masa mula-mula buka, objek yang kita lihat ni tak nampak semuanya. Nampak macam cahaya putih je. Maklumlah, dah tidur lama, sekali buka terdapat putih semua cahaya. Lepas tu, ya Allah, betul lah, saya dah dalam kubur ni. Ya Allah, sekejap lagi ni malaikat muka nakir mungkin nak datang ni nak soal aku ni. Ya Allah, dah rasa dalam kubur. Tiba-tiba lama-lama lepas beberapa saat, pemandangan tu makin terang. Lama-lama nampak objek. Elok nampak aja objek, tiba-tiba nurse pun datang. Dia kata, ya encik dah sedar ya? Ya Allah. Dr. Januddin kata pada Ustaz, ya Allah, masa tu anak bersyukur sangat. Anak menangis, berjurat-jurat menangis. Saya mata anak menangis sebab syukur sangat. Allah nak bagi lagi peluang kedua untuk anak hidup, untuk anak perbaiki apa yang tak kena di masa lalu. Allahu Akbar. Subhanallah, tengok syukurnya kita. Seakan-akan mati hidup semula. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Begitulah kita dalam keadaan ditimpa bahaya ya. Allah Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan apabila Allah menimpakan kamu dengan sesuatu bahaya, maka tiada siapa pun yang dapat menghapuskan bahaya itu daripada kamu melainkan Dia sahaja. Subhanallah ya. Contoh, ada orang tu orang baik. Satu hari dia difitnah, dijaja ya, hingga buruk nama dia, reputasinya jatuh ya, tercalak imej dan maruah diri ya. Maka pastilah orang baik tadi yang difitnah tu mesti hatinya rasa tak tenang, tak tenteram ya. Bahkan dia rasa tak ada dah tempat nak mengadu ni, melainkan hanya kepada Allah sahaja ya. Yang mampu nak menghapuskan itu semua Allah sahaja. Sebab tu kadang-kadang kita dalam keadaan terancam ya, diuji apa-apa jugalah perkara, masa tu hati kita betul-betul ikhlas. Kita rendahkan diri di hadapan Allah, kita menghinakan diri di hadapan Allah, kita ikhlaskan sebulat hati hanya kepada Allah saja. Kita pohon, kita minta, kita mohon bantuan dan pertolongannya untuk menghapuskan segala ancaman dan bahaya yang menimpa kita ya. Allah mendengar insya-Allah ya. Ustaz, kalau kita dianiaya, dizalimi, ingat doa orang yang dizalimi itu tiada hijab, masih makbul. Kalau boleh, kalau ada orang aniaya kita, waktu kita dizalimi, dianiaya itu, kita ambil peluang minta pada Allah kebaikan-kebaikan untuk orang yang menganiaya kita. Sebab masa itu doa kita makbul. Sebab kalau kita minta keburukan, minta kejahatan, minta supaya orang itu musnah, makbul juga. Lebih baik kita minta dia dapat hidayah, dia bertaubat, itu lebih baik ya. Subhanallah. Baik, sikit lagi Ustaz tengok jam dulu. Okey, 5 minit lagi tuan-tuan, 5 minit insya-Allah. Baik.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa merayu kepadanya dengan merendah diri secara terbuka dan secara bersembunyi? Surah Al-An'am, minta maaf, yang itu surah Al-An'am ya, ayat 41. Baik, yang keenam, ini terakhirlah untuk pagi ni ya. Tak dapat nak habiskan semua. Kalau Ustaz dijemput lagi mungkin Ustaz boleh sambung lah kalau saya ingat. Yang keenam, apa lagi faedah daripada bala dan bencana? Bersikap santun terhadap yang mendatangkan musibah ya. Bersikap santun terhadap yang mendatangkan musibah. Apa maksud bersikap santun? Maknanya berakhlak mulia. Siapa yang mendatangkan musibah? Allah Ta'ala. Macam mana akhlak kita pada Allah waktu Allah timpakan musibah dan ujian? Akhlak kita pada Allah ialah sentiasa berhusnuzan pada Allah, bersangka baik pada Allah. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-hambaku terhadapku ya. Allah tu dia menurut sangkaan hamba-hambanya terhadapnya. Fayazunnu bihi ma yasha. Fikirlah apa yang kamu nak fikirkan tentangku. In kana khairan falah. Jika kamu fikirkan baik tentangku, maka baiklah yang kamu dapat. Wa in kana syarran falah. Jika kamu fikir buruk tentangku, maka buruklah yang kamu dapat. Masya Allah ya. Sebab tu manusia dalam menghadapi ujian Allah biasanya terpecah kepada dua golongan. Pertama, golongan yang semakin jauh pada Allah. Yang kedua, dia menerima ujian yang sama juga, tapi sebaliknya dia semakin dekat dan hampir kepada Allah. Sebab apa dua keadaan ini terjadi? Semuanya berbalik kepada sangkaan hambanya itu terhadap Tuhannya, yakni Allah ya. Kita fikir baik, baiklah yang kita dapat ya. Contohnya bila orang tu ditimpa musibah, dia pun bersangka baik pada Allah, maka baiklah yang Allah bagi pada dia. Apa kebaikan? Hatinya tenang, rasa bahagia, dapat mengecapi nikmat kemanisan iman ya. Bahkan hubungan sesama manusia semua menjadi baik. Sebab bila hablum minallah baik, Allah yang urus dan atur kehidupannya. Allah tak akan biarkan dia walaupun tarfata ain, sekelip mata. Masya Allah ya. Tapi bila kita ditimpa musibah daripada Allah, lalu kita bersangka buruk pada Allah, ketika itu buruklah yang dia dapat. Apa yang dia dapat? Hati rasa resah, gelisah, tak capai kebahagiaan, hilang ketenangan, jauh daripada nak mengecapi nikmat kemanisan iman. Bahkan hubungan sesama manusia semua menjadi kacau bilau. Sebab bila hablum minallah rosak, otomatik hablum minan nas pun menjadi cacah merbah. Hubungan dengan isteri bermasalah, hubungan dengan anak-anak bermasalah, hubungan dengan adik-beradik bermasalah, hubungan dengan mak bapak bermasalah, hubungan dengan rakan sekerja bermasalah, hubungan dengan masyarakat setempat bermasalah, semuanya bermasalah ya. Dengan kata lain, orang yang bila ditimpa musibah lalu dia bersangka baik pada Allah, orang itu sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sebaliknya, orang yang apabila ditimpa musibah lalu dia bersangka buruk pada Allah, orang itu jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah ya. Subhanallah. Sebab itu kita kena selalu bersangka baik kepada Allah, walau apa juga bentuk ujian ya, cabaran, tribulasi, mihnah dan yang sewaktu dengannya. Subhanallah. Jadi Ustaz kira setakat ni saja perkongsian Ustaz ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, iktibar dan juga kebaikan daripadanya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya-Allah kita jumpa lagi. Mari kita sama-sama menadahkan tangan ya, memohon doa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di pagi ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh-Mu. Dan jadikanlah perpisahan kami sesudah daripada ini perpisahan yang Engkau pelihara diri kami daripada salah dan silap. Engkau pelihara diri kami daripada segala perkara yang tidak diingini. Allahumma inna dhuha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka
Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tiada penyembuhan melainkan penyembuhan daripada-Mu sahaja, penyembuhan yang tidak meninggalkan sakit bagi penyakit. Allahumma ishfi mardana, Allahumma ishfi mardana, Allahumma ishfi mardana. Ya Allah Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami jasmani dan rohani, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami jasmani dan rohani, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami jasmani dan rohani. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna coronavirus, Allahumma kshif 'anna coronavirus, Allahumma kshif 'anna coronavirus, Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghairak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah sebelum pulang, tabung-tabung disediakan oleh pihak Masjid Al-Falah dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat, ya, yang hakikatnya kembali untuk kita di hari akhirat. Antaranya untuk menerangi kubur, antaranya untuk memantaskan waktu kita melintas titian sirat, dan banyak lagi. Di samping Ustaz juga ada bawa tabung, ya, dekat pintu keluar sana tu ada tabung yang 4 segi bagi membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam, ya. Di samping siapa-siapa berhajat barang yang Ustaz bawa boleh tengoklah dekat luar sana. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.